مرضاتك يا أكرم الأكرمين يا من اللهم زرنا بعنايتك يا أكرم الأكرمين يا موجب السنة اللهم زرنا بمحبتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارق تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia, pada yang barakah ini ya, bersama kita berzikir, bersolat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini kafarah kepada kesalahan-kesalahan dosa kita. Mudahan majlis begini mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan kita taufik dan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini juga tuan guru kita sampai ke Malaysia pada malam ini ya. Dan insya-Allah dia akan datang ke tempat kita ini mungkin awal bulan hadapan, dan kita pun ada mukhayyam bersama dengan para jemaah daripada Terengganu, Kedah, semua jemaah di Udulangan. Terjemputlah siapa yang berhajat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita bersama dengan orang-orang yang soleh kerana menjalinkan hubungan yang baik sesama mukmin, sesama muslim di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas dasar yang lain. Mungkin sahaja seseorang itu boleh baik disebabkan dia sama-sama berniaga. Mungkin saja orang tu baik sama-sama politik yang sama. Mungkin sesama baik sebab minat dia sama. Minat dia memancing. Maka baik dia di atas keadaan segi rupa. Maka tidak sama. Seseorang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana lain, bukan kerana harta, bukan disebabkan adik-beradik, tapi berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat luar biasa dan sangat-sangat menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bergembira, Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka yang berbaik-baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita datang majlis selawat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab makan. Walaupun makan ada sebelah. Sadap datang pondok tu banyak lauk dapat lauk makanlah gitu kan. Tetapi kedatangan kita adalah untuk kerana sama-sama berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Berkasih sayang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang, maka lebih pada dua orang pun lebih lagi dilarang. Dalam Al-Quran ada ayat iaitu Allah SWT mengatakan sekiranya dua orang sahabat kamu berkelahi berbunuh-bunuhan. Apa ayat tak reti menyebut. Sekiranya dua orang daripada kamu berkelahi, maka damaikanlah kedua-duanya. Sekiranya dua puak di kalangan kamu berkelahi, maka damaikanlah mereka berdua. Jadi Al-Quran menyatakan kalau dua orang berkelahi, Quran tak sebut tiga orang. Jadi kalau tiga orang tak payah kita damaikan. Al-Quran kata sekiranya dua golongan orang Islam berkelahi, maka damaikanlah. Jadi kita nak faham macam mana Quran ni. Quran kata dua orang berkelahi, Tuhan tak sebut tiga orang pun. Kalau empat orang berkelahi macam mana? Biarkanlah, sebab Quran kata dua orang berkelahi. Itu tak faham maksud dia, tak faham erti kata ayat Al-Quran itu. Tadi ada kuliah yang dibuat oleh tokoh Islam itu kan. Bagaimana hukum itu adalah memahami kaedah. Hukum itu adalah memahami kaedah, bukan sekadar mengetahui dalil.
Dalil ada, tapi hukum itu dikeluarkan daripada kaedah. Kita kena faham kaedah dia. Jadi hukum tu ada. Kalau 2 orang berkelahi, damaikanlah. Kalau 3 orang macam mana? Maka ulama kata 3 orang lebih aula lagi. Lebih patut kita damaikan. Walaupun Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sekiranya 2 orang berkelahi, damaikanlah mereka 2 orang itu. Kemudian jadilah orang tengah, damaikan mereka. Habis kalau 3 orang berkelahi, 4 orang berkelahi, maka kata ulama, maka lebih aula lah kita damaikan. Begitulah sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Nabi SAW menceritakan kebaikan 2 orang bersaudara, sehingga disebut dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluhu, 7 golongan yang Tuhan naungi di akhirat nanti. Di padang mahsyar, manusia dengan kepanasan, dengan berpeluh dan sebagainya, Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluhu, 7 golongan di akhirat nanti Allah Ta'ala naungin mereka di hari mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dia, rajulani tahabba fillahi. Hadis itu menyebut bagaimana? 2 orang rajulah, 2 orang lelaki. Jadi ulama kata kalau hadis menyebut lelaki termasuk wanita juga. Rajulani, 2 orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Berpisah kerana Allah, bertemu kerana Allah. Jadi hadis itu sebut 2 orang. Kalau ramai macam mana? Kalau berkumpulan, maka lebih aula lagi lah. Bermaksud, kalau kita berkumpul, sama-sama kita berbaik, sama kita buat baik. Jadi bila berkumpul, tak ada kita nak bertumbuk. Kita berkumpul, kita senyum. Kita berkumpul, kita makan. Sebab tu makan adalah suatu ibadat yang paling hebat. Makan adalah satu ibadat yang paling hebat. Sehingga Nabi SAW ketika sampai ke Madinah, di antara arahan yang awal Nabi kata, bagi orang makan. Ifshus salam wat'imut ta'am. Di antara hadis pertama Nabi sampai ke Madinah, Nabi kata ifshus salam, sebarkan assalamualaikum kepada kamu. Yang kedua, wat'imut ta'am, bagi orang makan. Jadi bagi makan, tak ada apa-apa pun. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia mengatakan kalau aku masak gandum dan panggil orang datang makan, itu lebih aku sukai daripada jihad fi sabilillah, katanya. Masak gandum, buat bubuk, bagi orang makan, bukan baca tahlil pun, bagi orang makan dia, itu lebih aku sukai, kata Sayyidina Ali. Apa ada pada bagi orang makan sehingga Nabi menyebut dalam hadis dia bagaimana orang itu boleh dipermudahkan ke syurga. Salah satu bagi orang makan, ifshus salam wat'imut ta'am wasul arham wasallu billahi wan nasi niyam tadkhul jannata bisalam. 4 kaedah, 4 nasihat daripada Nabi. Bila kita buat, tadkhul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan mudah-mudah sahaja. Ifshus salam, sebarkan assalamualaikum kepada kamu. Wat'imut ta'am, bagi orang makan. Kemudian wasilul arham, sambungkan silaturahim, jangan diputus-putuskan silaturahim. Wasil arham, sambungkan silaturahim. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan niyam, itu parah gitu. Bangun malam dan orang tidur. Kemudian tadkhul jannata bil salam, kamu akan masuk syurga dengan mudah-mudah sahaja. Jadi di antara nasihat Nabi ketika mula-mula sampai ke Madinah, bagi orang makan. Masya Allah. Kenapa? Sebab bagi orang makan, semua riang. Masa makan semua riang, semua gembira. Tak ada orang makan bongi dah. Jadi kalau kita makan, kita berbongi-bongi, itu tahu benar-benar kita kata. Masa makan kita berbersih, tanya khabar. Untuk apa? Untuk kita berkasih sayang. Kasih sayang inilah kekuatan. Kasih sayang inilah sesuatu yang syaitan akan pertama kali dibinasakan di kalangan kita adalah kasih sayang. Itu satu benda yang paling syaitan nak binasakan kita, dicucuknya kita. Walaupun kita ahli Quran, walaupun kita ahli zikir, walaupun kita ahli ibadat, perkara pertama yang syaitan lakukan adalah menyucuk kita supaya membenci orang. Ini kerja syaitan semua dia. Bukan satu sifat yang baik. Penghuni syurga itu
Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, di antara ayat Quran Allah sebut wa naza'na ma fi sudurin min ghillin ikhwana. Penghuni syurga itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dalam tafsir menyebut apa maksud Allah Taala mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabutkan daripada dada mereka itu ghillin, perasaan hasad, dengki, tidak puas hati pada sahabat dia. Ghil. Jadi kita ni baik tahu mana sekalipun ada perasaan hasad kita pada seseorang. Tetapi apabila orang nak masuk syurga, maka Allah Subhanahu wa sempurnakan kita ini supaya kita tidak lagi memandang wajah saudara kita dengan pandangan yang benci. Supaya kita tidak memandang wajah saudara kita dengan pandangan yang jamu. Muka dia, tak ada muka lain. Dah. Dengan pandangan jamu, dengan pandangan benci, itu menusahkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Memayahkan itu masuk syurga Allah Subhanahu. Inilah satu kelemahan yang dilakukan oleh iblis kepada orang Islam supaya kita saling benci membenci, marah memarah dan sebagainya. Sedangkan orang masuk syurga tidak diizinkan seorang masuk syurga kecuali mereka berkasih sayang. Kalau ada lagi sesuatu yang kita benci, maka tidak diizinkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan susah kerja Bila kita benci orangnya, kita marah orangnya, maka kita tak akan masuk syurga kecuali kita mengasihi saudara tersebut. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, selepas manusia meniti titian siratul mustaqim, ketika itu manusia akan minum daripada sebatang sungai. Maka apabila minum air sungai tersebut, sebelum masuk ke syurga, maka dengan minuman tersebut, maka keluar segala benda yang kebencian pada saudara kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala sebut, kami cabutkan daripada dada-dada manusia itu ghil, satu perasaan benci, tak puas hati. Walaupun nak masuk syurga dah lepeh dah meniti siratul mustaqim, nak masuk syurga dah, Allah Ta'ala sempurnakan hati kita ini daripada ghil ikhwana, maka bersaudara kita, maka masuk syurga. Kita tidaklah memandang wajah saudara kita kecuali kita memandang dengan penuh cinta. Tidaklah kita memandang wajah saudara kita kecuali dengan penuh kerinduan. Masya Allah, memandang wajah saudara dengan penuh kerinduan, dengan penuh bahagia. Macam kita tengok wajah anak kita, lama bona nak tengok anak ni, tinggal sekali tengok merabih mata. Lama bona pergi Makkah 2 minggu, kasih dekat cucu lama, gembiranya. Sebab rasa kasih, kita kata satu nikmat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala akhirat nanti, di antara nikmat yang Tuhan bagi kepada kita, memandang wajah saudara kita. Satu nikmat, pandang wajah saudara kita, satu nikmat. Kat sini meluat kita pandang tak kosor dah kita tahu. Masya Allah. Sebab apa kita meluat? Sebab betapa teruknya, kita kata, betapa banyak sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita keluarkan segala sifat-sifat mazmumah tersebut, maka mempermudahkan atau malayak mempermudahkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dunia lagi kita telah menyediakan sifat-sifat penghuni syurga. Apa sifat penghuni syurga? Mengasihi semua orang. Itu sifat penghuni syurga. Sifat penghuni syurga mengasihi semua orang. Jadi kalau kita dah sediakan siap-siap di dunia sifat tersebut, maka mempermudahkan perjalanan kita syurga. Tapi kalau sifat itu tak ada, maka kita akan dikafarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa di alam barzakh, disiksa di mahsyar, sehinggalah kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat wajah saudara kita dengan mahabbah, dengan selesa, dengan tenang dan sebagainya. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memandang sesama mereka dengan mahabbah. Sehingga Tuan Guru kata, bagaimana Tuan Guru Syekh, sahabat dengan sahabat itu bagaimana hubungan mereka? Sehingga turun ayat Al-Quran yang luar biasa. Turun ayat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan para sahabat itu lebih mementingkan diri sahabatnya pada diri dia. Masya Allah.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu lebih terkesan penderitaan orang lain walaupun mereka memerlukan. Mereka lapar, semua lapar. Bila ada makanan, mereka lebih dahulukan saudara dia. Bagilah saudara, dia lebih memerlukan. Begitulah keadaannya. Jadi kita tanya macam mana hubungan para sahabat? Bagaimana rasa cintanya sahabat sama mereka? Bagaimana rasa cintanya orang Muhajirin dan Ansar? Sehingga mereka sanggup memberi separuh hartanya. Bila Muhajirin sampai ke Madinah, separuh harta dibagikan. Kita adik-beradik pun tentu nak boleh bagi dah. Masya Allah. Bagaimana keadaan mereka? Maka Tuhan sebut hubungan mereka semereka cinta fana sesama mereka. Masya Allah. Itu panjang kita nak huraikan. Cintanya kepada sahabat, fana kita kepada sahabat itu. Fana kepada sahabat. Masya Allah. Perasaan ni mana? Perasaan ni adalah perasaan sahabat. Kegembiraan ni adalah kegembiraan sahabat. Kalau sahabat tu gembira, dia gembira. Kesedihan adalah kesedihan sahabat. Itu masuk fana kepada seorang. Malah kita tidak mempedulikan perasaan kita. Yang kita nak perasaan orang kita sayangi. Seperti Allah menyayangi anak. Boleh kita katakan ibu tadi cinta kepada anak fana. Sebab apa? Sebab ibu tadi gembira dia gembira anak. Anak gembira dia gembira. Anak sedih dia sedih. Anak sakit dia sakit. Dia lebih rasa sakit kalau anak dia sakit. Tak boleh tahan dia sebab anak sakit. Tapi kalau dia demam, dia boleh tahan. Tapi kalau anak demam, dia tak tahan. Itu bermaksud dia fana kepada orang yang dicintai. Bermaksud perasaannya itu adalah perasaan orang tu. Dia tidak mempedulikan perasaan dia. Yang dipedulikan perasaan orang yang dicintai. Kesedihan dia adalah kesedihan anak dia. Kegembiraan dia adalah kegembiraan anak. Ni mak tak makan? Mak tak apa, kata dia. Yang penting kau makan. Apa pula macam tu pula? Mak ada paut. Kenapa paut anak pula? Tenggelam fana cinta kepada si anak tadi. Maka gembira dia adalah gembira si anak. Sedih dia sedih anak. Anak sedih dia sedih. Anak gembira, itu cinta yang mendalam. Begitulah dikatakan para sahabat. Sesama mereka fana, mereka mencintai sesama mereka. Bermaksud kesusahan mereka adalah kesusahan sahabat mereka. Sebab itu turun ayat Al-Quran menceritakan perihal tersebut. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu lebih terkesan penderitaan orang lain walaupun dia sendiri memerlukan bantuan tersebut, tetapi dia lebih terkesan pada penderitaan orang lain. Ini kita kata apa? Masya Allah, mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu nikmat. Nikmat daripada nikmat ukhuwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat daripada ukhuwah. Wazkuru ni'matallah idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka ikhwan ni persaudaraan ini nikmat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan persaudaraan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita diri kita suci dari kita daripada hasad sesama kita, membenci semua. Amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.